وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ إمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. رواه البخاري ومسلم والطبراني في المعجم الكبير والترمذي. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Hafiz Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sehinggalah pada kata dia babu ma jaa fi khatamin nubuwati,
Jadi kita sudah pun habis selesai bab yang pertama di dalam Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah pada tengah hari ininya kita akan mula masuk bab yang kedua. Babus tsani, bab yang kedua daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi khatamin nubuwati. Bab yang kedua ini ialah bab ma jaa fi khatamin nubuwati, barang yang telah datanglah ia barang, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ni kena kepada al-akhbar, segala khabar-khabar, hadis-hadis yang telah datang ia khabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut fi khatamin nubuwati, pada menyatakan tentang khatamin nubuwah. Yang dimaksudkan dengan khatamin nubuwah ni ialah tanda kesudahan, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanda kesudahan Nabi. Jadi bacanya khatamin nubuwah. Kalau baca khatim, dia maksudnya bukan penyudah semata-mata. Boleh baca dua, khatam boleh baca, khatim pun boleh baca. Tapi khatim terkadangnya dengan makna penyudah, pengakhir, dan terkadang khatim ni dengan makna cincin. Cincin yang ada di jari kita ni dipanggil khatim. Boleh panggil khatim, boleh panggil khatam, boleh dua-dua. Kalau cincin kita boleh panggil khatam, boleh, dan boleh panggil khatim. Tapi kalau dengan makna penutup, penyudah kenabian, itu boleh baca saya khatamun nubuwah, khatam. Jangan baca khatim. Baca khatim cicing pula jadi sini. Boleh juga baca khatim, sebab khatim tu terkadangnya maknanya penyudah juga. Tapi kebanyakannya bila sebut cincin, khatim. Bila sebut penyudah, khatam. Gitu dah. Sudah. Khatam dah Quran. Sudah dah. Sudah dah. Habis dah. Baca Quran tu khatam dah. Selesai dah. Sudah dah. Jadi khatamun nubuwah berartinya penyelesai, penyudah kenabian. Artinya la nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni pun kita kena faham tu. Sebab selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi nabi. Mana? Nabi Melayu ni. Rasul Melayu kalau mana? Bukan. No. Nabi Isa alaihi salam nanti turun di akhir zaman ni. Ada lagi nabi, kalau kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan Nabi Ilyas masih hidup di bumi ni. Ada lagi nabi. Dan kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan Khadir itu ialah nabi serta masih hidup lagi, maka masih wujud lagi nabi. Jadi paling-paling kurangnya ada lagi nabi. Dua di langit kata ulama, dua di bumi. Mana? Iaitu dua di langit, Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Dua di bumi, Nabi Khadir alaihi salam dan Nabi Ilyas alaihi salam. Apa lagu mana makna nabi itu? La nabiyya ba'dah. Tak ada dah nabi lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tidak ada lagi kenabian seorang nabi dimulakan setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Itu maksud. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah tidak ada lagi kenabian nabi dimulakan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Isa ada lagi, Nabi Idris ada lagi, Nabi Ilyas ada lagi, Nabi Khadir, kalau kita menjalani di atas pendapat Nabi Khadir itu ialah nabi dan masih hidup, ada lagi. Bagaimana boleh kita kata nabi itu
tak ada dah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yakni tidak ada pun seorang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang kenabiannya dimulakan setelah Nabi Muhammad SAW. Itu tak ada. Adapun Nabi Isa, maka kenabiannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris, kenabian dia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ilyas, kenabiannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Khadir alaihi salam. Kalau kita menjalani di atas pendapat Khadir ialah nabi, maka kenabian Khadir juga sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, maka tidak akan ada lagi permulaan bagi mana-mana nabi yang lain. Tak ada lah. Sebab nabi khatamun nubuwah, penyelesai, penyudah, penutup bagi sekalian kenabian. Tak ada lah. Tak ada kenabian dah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud. Dah. Jadi baca hak lebih tepatnya khatamun nubuwah, bukan khatimun nubuwah. Boleh ke nak baca khatimun nubuwah? Boleh, tapi takut orang tersalah faham cincin kenabian. Sudah. Sebab nanti ada bab pada menyatakan cincin nabi. Babu majaa fi khatamin nabi. Bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis menceritakan tentang cincin nabi. Nabi paling kurang cincin ada satu di tangan, paling banyak pun dua. Kata setengah dua tu maksudnya sebelah ni. Kata setengah tak, dua tu sebelah kanan saja. Ilik ni. Tu nanti sampai pada bab dia tak tahu bila lah. Ini baru bab yang kedua baru. Kita baru sudah bab yang pertama dah. Itu cincin. Baik. Kemudian kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddasana, mencerita akan kami oleh Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id. Mencerita akan kami oleh Abu Raja'. Siapa Abu Raja' ni? Tu kunyah dia. Namanya Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, anak laki-laki Sa'id. Qala, berkata Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id, haddasana, mencerita akan kami oleh Hatim bin Ismailah. Hatim bin Ismailah, oleh Hatim bin Ismail. Anil Ja'd bin Abdurrahman. Hatim ni meriwayatkan daripada Ja'd bin Abdurrahman. Qala, berkata ia Ja'd bin Abdurrahman, sami'tu Sa'ib bin Yazid, mendengar olehku akan Sa'ib bin Yazid. Yaqulu, berkata ia Sa'ib bin Yazid. Jadi hadis ni termasuk hadis tentang khabar perbuatan Nabi SAW. Dia panggil sunnah ataupun hadis atau sunnah fi'liyah. Sunnah yang menceritakan tentang perbuatan Nabi SAW. Bukan hadis Nabi sendiri sabda, tidak. Tapi sahabat yang cerita tentang perbuatan Nabi atau apa-apa tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia panggil sanad. Sanad hadis. Inilah kelebihan agama kita Islam. Tidak orang panggil daripada dongeng-dongeng, cerita si fulan tak tahu siapa data hidup dia, tidak. Bahkan daripada orang-orang yang data dia tu dikumpul oleh ulama. Alim ulama kita dia kumpul Mu'jamus Sahabah, Mu'jamut Tabi'in, Mu'jamut Tabi'ut Tabi'in. Mana orang-orang yang dikatakan sahabat, siapa dia? Dibuat satu kitab. Antara lain Ibn Hajar Al-Asqalani ada satu kitab namanya Al-Isabah fi Mu'jamis Sahabah. Kitab Al-Isabah 5 jilid. Semua tu mengandung data-data tentang sahabat Nabi itu siapa, nama apa, duduk di mana,
apa riwayat hidupnya. Itu. Tu dah. Ada tak mana-mana tokoh di dunia ni bukan dia sahaja riwayat hidupnya dirakam, habis siapa kau keliling-keliling dia, saing sahabat dia ada? Ada. Kalau tokoh tersebut tu hebat seago mana pun, mesti orang cerita pasal riwayat hidup dia je. Siapa bini dia, siapa anak dia, siapa sahabat dia, berapa orang anak dia, berapa orang sahabat dia, duduk di mana sahabat dia, lahir di mana sahabat. Tak ada siapa begitu. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cerita Nabi saja dirakam, cerita orang yang berada di keliling Nabi pun dibukukan. Kemudian cerita orang yang sempat bertemu dengan orang yang keliling dengan Nabi pun dibukukan. Sampai berapa tabaqah, berapa lapis generasi. Sebab apa? Sebab satu-satu ilmu yang sampai pada kita mesti ada sanad. Sanad orang panggil, kita tempat ambil ilmu. Kata Imam Muhammad bin Sirin, al-isnadu minad din. Sanad tu bahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau tanpa ada sanad, laman syaa qala ma syaa, siapa sahaja boleh cakap apa dia nak cakap dalam agama ni. Macam sekarang kan, orang mengaji tak ada sanad, dia boleh bercakap lah, pada pendapat saya, mengikut kajian saya, apa yang saya faham. Aduh, hebat dia tu ni. Tapi kalau orang yang mengaji punya sanad, maka huraian dia tu, syarahan dia tu, saling tak tupah apa yang disampaikan oleh guru dia. Guru pada guru dia, guru pada guru pada guru dia, guru pada guru, naik sampai kepada a'immah mazhab, naik sampai kepada tabi'ut tabi'in, naik pada tabi'in hingga pada sahabat, hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan dalam Islam. Habis. Jadi kata Sa'id bin Yazid, Sa'id bin Yazid bin Sa'id Al-Kindi, dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dikatakan sigharus sahabat juga, sahabat kecil. Yang ni ketika mana Rasulullah tu sudah jadi Nabi, bahkan setahun sebelum hijrah baru Sa'id ni lahir ke dunia. Beliau dilahirkan setahun sebelum daripada hijrah. Kata setengah, tidak, bukan setahun sebelum hijrah, tahun pertama Nabi hijrah. Tahun pertama Nabi hijrah, Sa'id tu dilahirkan oleh mak dia. Artinya ketika mana Nabi SAW tu sudah pun jadi Rasul, sudah jadi Nabi umur 40 lebih, maka Sa'id ni masih lagi budak-budak. Budak-budak lagi. Atau boleh kita kata baby, boleh jadi. Atau kalau setahun sebelum hijrah, ataupun lahir setahun tahun pertama hijrah, bermakna dia tu budak-budak, kecil lagi. Nabi dewasa dah, dia tu kecil lagi. Tu dia panggil sigharus sahabat. Tu. Yaqulu, berkata Sa'id bin Yazid. Apa dia kata? Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bepergianlah denganku oleh mak saudara sebelah ibuku. Khalah ni dia panggil mak saudara sebelah mak. Dia bahasa Arab ni, kalau mak saudara sebelah bapa dia panggil ammah. Mak saudara sebelah mak. Kalau pak saudara sebelah mak saudara sebelah pak, ini adik-beradik bapa kita, dia panggil ammah. Kalau pak saudara sebelah bapa kita, dia panggil ammi. Sebaliknya kalau sebelah mak, pak saudara sebelah mak, dia panggil khali. Khali, bukan kuali, khali. Khali. Kalau sebut khali tu, tahulah, orang Arab tahu.
Mana pak saudara sebelah mak. Kalau mak saudara sebelah mak dipanggil khalah, khalati. Nah, khalah. Gitu. Kalau kita bahasa Melayu tak ada lagi lah. Pak saudara, mak saudara gitu lah. Apa ya tu mak? Pak saudara aku. Pak saudara tak tahu lagi. Pak saudara sebelah pak ke, pak saudara sebelah mak ke, pak saudara belakang. Apa ya tu mak? Mak saudara aku. Mak saudara mana tak tahu. Mak saudara sebelah pak ke sebelah mak tak tahu lagi. Tapi Arab ni kalau sebut ammi, tahu. Pak saudara sebelah pak. Ammati, mak saudara sebelah pak. Khali, pak saudara sebelah mak. Khalati, mak saudara sebelah mak. Mana adik-beradik mak kita. Gitulah. Tu bahasa Arab je kaya. Maka sebab tu para anak cucu cicit Nabi yang digelar dengan Habaib, peringkat yang generasi yang ketiga yang mari ke tanah Jawi ni. Mereka memanggil para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang ada di tanah Jawi, tanah Jawa ni, dia panggil akhwal. Jamak daripada khali, pak saudara sebelah mak. Nak faham tu? Nak faham tu? Sebab apa? Sebab generasi cucu cicit Nabi hak mari lapis pertama ni, dia sudah melebur di dalam masyarakat Nusantara. Dia berkahwin dengan anak raja, dengan anak tok pengulu, dengan orang kampung, dengan orang Melayu, dengan orang Jawa, dengan orang, dia kahwin. Jadi anak cucu dia tu muka tu tidak muka Arab dah. Muka orang Jawi. Muka orang Melayu, muka orang Jawa. Dia bercampur lah dia panggil. Dia sebati dengan orang tempatan, orang pribumi dia panggil. Jadi oleh kerana tu terkadangnya tidak ditulis bahkan nasab. Padahal mereka ni anak cucu cicit Nabi juga. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nasabnya ditulis di mana? Nuh, di batu-batu nisan. Batu nisan. Dia boleh tunjuk. Ini bapa aku mati. Ni kubur tok aku. Ni moyang aku. Ni sampai kepada yang masyhur sebagai seorang waliullah atau ulama yang besar keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mari berdakwah di tanah Jawi zaman dulu. Antara lain kalau di Indonesia tu Kesultanan Banten. Itu daripada Sunan Gunung Jati. Namanya Syarif Hidayatullah. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ni lahirlah Kesultanan Banten. Di bawah lagi tu lahir banyak alim ulama, para kiai-kiai dipanggil sana. Ya sampai sekarang ni wujud. Tapi tak ada nama Habib, tak ada nama Sayyid apa. Nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana melebur dengan orang yang tempatan, orang pribumi, maka orang-orang sayyid yang datang kemudian generasi akhir ni panggil mereka akhwal. Apa akhwal? Bukan ahwal. Ada koya-koya stay Habib. Entah Habib atau ahwal. Ahwal abahmu. Ahwal tu kelakuan bodoh. Tu ahwal tu kelakuan. Alif hamzah ha, bukan ha, kha. Akhwal. Dia panggil akhwal. Ini bapak-bapak saudara kami sebelah ibu-ibu kami. Dah sebelah mak-mak kami. Masih keluarga kami, masih family kami. Itu maksud itu. Boleh kau orang tak reti, taksub Habib saja. Ini ahwal ni, bukan Habib ni. Salah pun gitu. Tak ada cium-cium tangan. Cakap pun macam tak ada adab. Cakap untuk guru, kai pahal. Dah lah cepat. Laju pula tu. Kai pahal, orang kau pahal. Mana nak tanya kai fahaluka dah ni. Kai pahal, kau pahal. Oi, biadak ya. Padahal ni tuan guru ni. Ini kiai ni. Ini kalau nasabnya dihubung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelah mak dia. Pak saudara sebelah mak, dia panggil akhwal, dia panggil. Khali. Pak saudara kami sebelah mak. Itu makna gitu. Kena faham istilah. Kita cakap saja tapi tak faham istilah. Itu.
Itu maksud ahwal, jamak daripada khali. Bukan ahwal, kelakuan. Nah, bukan kelakuan. Akhwal, bapa-bapa saudara kami sebelah, mak-mak kami, ibu-ibu kami, mana keluarga kami, generasi awal. Itu maksud gitu. Tu. Habis. Apa kata Said? Zahabat bi khalati, berpergian denganku oleh mak saudara sebelah makku. Khalati. Gi ke mana? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gi jumpa dengan Nabi. Ada hajatlah tu. Jadi hadis ni nak cerita satu. Kalau kita ada masalah penyakit zahir sekalipun, adakah salah kita pergi jumpa ustaz, kita pergi jumpa tok guru? Tak salah. Tak semestinya kita kena pergi klinik, hospital. Itu salah satu daripada bentuk ikhtiar. Tapi kita pergi jumpa tok guru, minta semaya hajat ke apa pun, betul, salah satu daripada bentuk ikhtiar. Sebab ni Sa'id bin Yazid, dia sakit dalam perut, ada penyakit dalam perut. Di mak saudara sebelah mak dia bawa jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ia, siapa? Khalati, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bna ukhti, sesungguhnya anak laki-laki kakakku. Inna bna ukhti, sesungguhnya anak laki-laki kakakku. Waji'un ni ay maridun fi batni, mana ada satu penyakit dalam perut. Mana minta dengan Nabi SAW, minta berubat minta tolonglah ya Rasulullah, anak saudara hamba sakit ni, sakit dalam perut. Bila kata lagu tu, famasaha ra'si, maka Nabi SAW pun masaha ni sapu ra'si, akan kepalaku. Tu wada'ali, dan Nabi mendoakan kepadaku bil barakati. Apa barakah? Subutul khairil ilahi fi syai' au ziyadatul khairil au ziyadatul khair, dia panggil. Atau dia panggil barakah. Subutul khair al ilahi, mana sabit sungguh kebaikan yang bahasa ketuhanan, fi syai' pada sesuatu, au ziyadatul khair, atau bertambah-tambah kebajikan. Itu dia panggil berkat. Harta berkat. Mana berkat? Walau sikit tapi cukup. Untuk keperluan hidup dia dan untuk bekalan akhirat dia. Cukup. Itu dia panggil berkat tu. Tulis kitab berkat. Mana? Walau sudah meninggal dunia beratus tahun, tetap orang guna awak mengaji kitab dia. Itu berkat dia panggil. Bertambah-tambah kebajikan. Makanan yang berkat. Mana? Walaupun tak banyak, walaupun tak mewah, tapi kenyang, mencukupi. Berkat ni ya tak samalah. Berkat ilmu lain, berkat doa lain, berkat amal lain, berkat kitab lain. Tu berkat harta lain, berkat makanan lain. Yang pentingnya sabit kebaikan yang bahasa Tuhan pada sesuatu dan bertambah-tambah kebaikan tersebut. Itu dia panggil al-barakatu. Habis. Jadi Nabi SAW sapu atas kepala Sa'id bin Yazid yang sakit dalam perut tadi, dan dia doa, Nabi SAW doakan kepada Sa'id dengan keberkatan. Wa tawadda'a, dan berwuduk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW berwuduk. Itu. Jadi dikatakan dalam Mu'jamus Sahabah, Sa'id bin Yazid ni
kepala dia apabila sudah digosok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah gugur rambutnya dan tidak pernah naik uban sampai dia mati. Itu barakah, keberkatan daripada disapu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam Mu'jamus Sahabah. Wa tawaddaa, dan Nabi pun berwuduk. Bila sudah berwuduk, bekasan air wuduk Nabi tadi tu, fasyaribtu, maka aku minum, min wadu'i, baca wadu bukan wuduk. Kalau wuduk tu perbuatan mengambil air semaya, kalau wadu kena kepada air sembahyang tadi. Jadi Nabi SAW barangkalinya ambil air semaya dalam bekah mangkuk, bekasan, seumpama mangkuk kau ikutlah, bekah lah kalau kira-kira. Jadi bila sudah Nabi SAW ambil wuduk daripada air yang ada dalam bekah tersebut, dalam besing kau, dalam mangkuk kau, dalam cebok apa ke, maka air bekasan itu diminum oleh Sa'id bin Yazid. Itu dah. Apa tu? Sebagai tabarrukan, mengambil berkat. Ambil berkat. Boleh kau? Boleh. At-tabarruku bi fadli wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil berkat dengan kelebihan air bekasan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang kata, tu Nabi tak apalah ustaz. Adapun tutup guru ustaz-ustaz bukan Nabi. Ya betul, bukan Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata mana? Syu'ul mu'min barakah. Bekasan orang mukmin tu ada berkat. Nak lepas mana hadis ni? Kau tutup guru orang kafir. Alim ulama kita kafir. Mukmin kok. Alim ulama kok. Kita sangka baik. Dengan berkat ilmunya, dengan berkat ibadatnya, dengan berkat akhlaknya, dengan sebab dia mewarisi apa yang ditinggal oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ulama, warasatul anbiya, warasatun nabi, maka kita pun tabarruk dengan alim ulama. Salah, syirik, kafir, berat tu. Lah ni gerakan mudah-mudah mensyirikkan orang Islam ni, semakin hebat nampak ni. Tengok orang cium tangan tok guru, syirik, gulu, pelampau, bid'ah, sudah. Ini ajaran songsang, ajaran capaliun, ajaran apa? Brevi, apa aja? La haula wala quwata illa billah. Ini ajaran penyembah capal, penyembah kubur. Aduh. Awak sedar tak awak tuduh orang sembah selipar, sembah kubur tu, awak telah mengkafirkan orang. Sedangkan orang tu tidak menyembah pun kubur dan tidak menyembah pun selipar. Dia menyembah hanya Allah wahdah, la syarikalah. Awak telah menghukum kafir pada saudara se-Islam. La yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bil fusuqi wala bin nifaqi illa irtaddat alaih. Tidaklah mana-mana orang yang melontarkan kepada saudaranya dengan hukuman kufur, fasik, munafik, kalau tidak benar apa yang dituduh, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Jaga-jaga cakap. Tak boleh tengok orang pakai piah ada capar sikit. Ni penyembah capar ni, geng-geng sembah selipar ni, geng-geng sembah kubur. Tengok orang cium tangan tok guru sikit. Ini melampau ni, ambil berkat. Ada apa tangan tok guru tu? Tak ada apa pun. Memang tak ada apa. Tapi Nabi kata bekah orang mukmin tu berkat. Lagi pula dalam hadis yang sahih lain Nabi kata al barakatu ma'a akabirihim. Keberkatan tu ada bersama dengan orang-orang yang besar-besar di kalangan kamu. Bukan besar ni besar tubuh, bucik badak gitu, bukan. Atau besar situ besar pangkat Datuk Tan Sri, bukan. Besar situ makna besar pada pangkatnya di sisi Allah. Orang tua-tua, orang soleh, orang kaki masjid, orang abid, orang tutup guru, orang alim ulama, gitu. Nabi sebut, Nabi kata keberkatan tu bersama dengan orang-orang yang besar-besar makamnya di sisi Allah di kalangan kamu. Maka kita suka baiklah.
Tengok alim ulama tutup guru mari, kita pun salam cium tangan, minta tok guru doa atik ke hamba weh. Nah, tolong doa sikit, ambil tangan dia, letak dada kita ke, letak atas kepala kita ke, atau minta tok guru doa sikitlah rumah tangga hamba. Nah, minta tolong doa sikitlah. Nah, salah kah? Syirik kah? Hak kita berdoa dah. Nah, kita nak minta pula tutup guru berdoa. Apa salah? Ni sahabat sakit minta dengan Nabi SAW. Nah, ya Rasulullah, anak saudara hamba sakit. Apa maksud? Minta tolonglah berdoa pada Allah. Nabi berdoa. Nabi sapu, Nabi berdoa berkat. Nabi ambil air semayat. Bahkan bekasan air sembahyang Nabi itu diambil tabarruk oleh sahabat Sa'id bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Tu. Wakum tu khalfa zahri, dan aku pun berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ilal khatami baina katifaihi, maka aku melihat kepada tanda penyudah, penyelesai, penutup bagi kenabian ada di antara dua belikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mengaji ilmu khasaisun nubuwah, salah satu perkara yang dikhususiyahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu faedah dia panggil. Min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna khataman nubuwati fi zahrihi. Salah satu daripada perkara hak Nabi buat, Allah Taala buat khusus untuk Nabi kita seorang. Tak ada nabi-nabi lain lagu ni. Ialah tanda kenabian Nabi dan tanda penyudah, penutup bagi sekalian para nabi ada pada diri Nabi, di belakang belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal anbiya'u as-sabiquna, adapun para nabi yang sebelumnya, fakana fi aidihim, maka tanda kenabian mereka di tangan-tangan mereka. Jadi kalau para nabi dulu, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, gapo semua nabi-nabi dulu, tanda kenabian mereka ada, tapi di tangan mereka. Duduk di tangan, tanda Nabi. Oh, kata, ada tanda kenabian di tangan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak di tangan, di belikat dia. Itu di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Faizan, maka pada ketika itu, pada ketika aku tengok tanda kenabian dan tanda penyudah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ia tanda tersebut, khatamun nubuwah tersebut, mislu zirril hajalati, seumpama apa? Zirril hajalah ni seumpama telur burung puyuh. Bukan telur burung puyuh, telur burung. Dia macam bukan bulat, dia macam membujur begini. Dah. Sebab tu ada tutup guru kita, antara lainnya alim ulama yang melukis, kira orang panggil bentuk dia tu, kalau tak silap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengarah kitab An-Nawadir, Imam Turmizi juga, tapi bukan Turmizi ni, Turmizi lain. Apa nama? Al-Hakim Turmizi nama dia. Al-Hakim Turmizi kalau tak silap. Dia lukis bentuk khatamun nubuwah tu seperti bujur telur. Ya gini. Dia tajam ke atas seumpama tiga segi. Bukan tiga segi betul. Boleh kau orang ni tiga segi gitu tu. Tiga segi tu senang ya. Dia bukan tiga segi betul. Dia macam gemuk bawah gitu, mengucing lah atas. Gitu. Ada di belikat Nabi SAW. Dan tidak ada tulisannya dalam tu. Tak ada tulisan. Hak tulisan tu dibubuh oleh alim ulama kita. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansur. Berhadaplah, hei Nabi Muhammad, ke mana saja kamu nak berhadap, maka sesungguhnya kamu akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ada tulisan-tulisan yang ditulis di tepi itu. Itu sebagai gambaran saja. Adapun ada di belikat Nabi SAW, tak ada tulisan dan bentuknya membujur telur. Itu dah, membujur telur. Habis situ.
Baik. Rawahu meriwayat akan dia ini hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Tabrani dan Imam Tabrani fi Mu'jamil Kabiri dalam kitab Mu'jam Kabir dia, wa Turmizi dan Imam Turmizi. Jadi apa yang kita dapat istifadah daripada hadis ni, pertama at-talattuf bil marid. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berlemah lembut dengan orang sakit. Nabi gosok kepala tu tanda talattuf bil marid, berlemah lembut dengan orang sakit. Jadi kita pergi tempat orang sakit, pergi melawat, jangan buat kasar, buat lemah lembut. Jangan duk buat benda-benda yang menyakitkan hati dia dan sebagainya. Kena jaga hati orang sakit. Kemudian antara lain lagi sunat orang sakit kita gosok kepala dia, al-mashu ala ra'sil marid. Itu juga sunat kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga at-tabarruk, mengambil berkat, itu juga adalah disunatkan di dalam Islam, mengambil berkat. Jadi sebab tu kita bersalah dengan orang tua kita, ibu bapa kita, tok nenek kita, bapa-bapa saudara kita, guru-guru, cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita, dan orang-orang yang kita rasa husnuzan dia orang soleh, maka kita salam, cium tangan dia. Apa tu? Tabarrukan, mengambil berkat. Karena Nabi SAW ajar di dalam agama ni adanya keberkatan dan mengambil berkat. Habis situ. Kemudian nanti kita sama pula hadis yang kedua, haddatsana Sa'id bin Ya'qub at-Talqani qala haddatsana Ayyub bin Jabirin wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua,